Okey, begitulah tadi benda yang aku tunggu-tunggu hari ni sebenarnya. Kehadiran keluarga baru dalam family aku. Okey, walaupun 2 bulan lepas aku dapat anak yang ketiga, yang ini dianggap sebagai keluarga lah, sebahagian daripada keluarga baru aku. Sebuah kereta Mitsubishi Xpander. Sebab je lah bila anak dah 3, isteri masih 1, kesannya kereta sedan dah tak berapa sesuai. Sebab bila kau dah letak satu car seat, sebenarnya kerusi yang tengah tu dah tak boleh duduk dah oleh budak-budak pun, sangat tak selesa. Jadi bila kau dah ada satu baby, dah ada car seat, sebenarnya kereta hanya boleh masuk 4 orang je yang lebih sesuai sebenarnya. Jadi perlukan sebuah MPV. Jadi itulah yang bukan aku punya, wife aku beli. Okey, jadi ada yang tanya juga kenapa beli Vios baru beli 4 bulan dah keluar Mitsubishi Xpander pula. Sebenarnya Mitsubishi Xpander tu dibeli dahulu, ditempah dahulu, di booking pada bulan 3. Ini bulan 10 baru dapat. Bayangkan berapa bulan tu, hampir 7 bulan. Dan aku beli Vios ni bulan 4. Jadi bila wife aku dah beli sebuah MPV, jadi aku rasa macam why not aku tukar kereta yang tak payah nak memikirkan hal-hal lain lah. Sebab kereta untuk balik kampung, kereta untuk family dah sasa Xpander lah. Jadi aku perlukan sebuah kereta untuk pergi kerja, sebuah kereta yang santai sikit lah, santai sikit, yang tak ada matlamat, yang bukan tak ada matlamat lah, tak ada fungsi yang terlalu spesifik maksud aku. Sebab wife aku punya Myvi tu pun masih ada. Itu mungkin kereta untuk hantar anak pergi sekolah ke, untuk wife aku pergi sekolah ke. Sebab wife aku tak pernah pun sekali pun bawa kereta Vios ni. Sebab mungkin dia rasa terlalu canggih. Dan Xpander tu pun aku rasa dia mungkin tak pernah bawa pun nanti, walaupun tu kereta dia. Sebab yelah mungkin sedikit tinggi, besar, dan aku rasa dia tak confident. Dan dia mungkin akan bawa dia punya Myvi first gen tu untuk pergi kerja. Aku rasa macam tu lah kot. Okay? Sebab dia pun masih lagi dalam cuti pantangan. Okay, aku nak cerita lagi kat sini tentang macam mana pembelian tu. Nanti untuk next video ni aku akan banyak cerita tentang kenapa aku pilih, apa kelebihan dan sebagainya. Nanti aku akan up lah. Okay, jadi proses nak beli Xpander ni, aku rasa aku buat silap sedikit. Di mana aku tak cukup study untuk cari SA. Itu aku punya kesilapan. Aku dah banyak study tentang kereta MPV, dan aku rasa Xpander adalah pilihan yang terbaik sehingga hari aku booking tu. Okay, dia start jadi yang bukan terbaik sebenarnya lepas BRV baru dilancarkan di Indonesia. Dah rasa macam lama. Serius lah, adakah aku buat keputusan yang betul. Nanti aku akan buat video lain sama ada perlu beli BRV ke atau beli Xpander. Okay, itu nanti kemudian lah. Okay, cuma yang tu macam satu tamparan lah kat aku, macam alamak, dah nak keluar, lepas tu tiba ura-ura Avanza juga nak keluar. Jadi macam betul tak aku punya keputusan ni. Okay, jadi adalah part-part tertentu yang aku rasa macam ralat sikit, tapi keputusan dah dibuat, sebenarnya boleh je cancel. Tapi aku rasa tak perlu, sebab aku rasa Xpander masih lagi memadai dalam beberapa bahagian lah. Okay, jadi lepas aku dah wife aku booking, bayar RM200 duit booking. Okay, aku cakap tadi aku silap kerana aku tak cukup study. Gini, Xpander ni sebenarnya tak berapa nak aku cari, tapi bila nak booking tu aku just bawa wife aku pergi ke Mitsubishi untuk nengok kereta lah, senang cakap. Sebenarnya dia dah pernah tengok masa aku buat video pasal Xpander ni di Topen, Johor Bahru. Okay, Johor Bahru. Okay, tapi pada masa tu kan pandemik, di mana kereta nak masuk, nengok kereta tu beratur. Jadi aku je lah yang nengok dan buat video, dan wife aku dia tengok dari jauh je lah. Jadi bila pergi bawa masuk kat showroom. Okay, bila dia kata okey lah, macam berkenan. Yalah, bila korang dah berkenan, korang dah tengok kereta, korang dah bawa family, dan apa lagi yang korang nak, booking lah kan. Okay, jadi aku silap bila aku tak study dulu untuk cari SA, mungkin dengan offer-offer yang lebih baik. Itulah kesilapan. Sebab aku beli Mitsubishi dulu, baru beli Vios. Jadi masa beli Vios, aku rasa aku buat keputusan yang betul. Study dulu kat mana offer yang paling baik, barulah pergi showroom.
Okay, yang ini aku pergi showroom dulu, barulah aku pilih SA. Okay, SA tu pun random lah, siapa punya turn lah kan, macam tu kan. Okay, jadi kat situ tak adalah kata teruk SA ni, cuma tak cukup baik lah. Mungkin bukan tak cukup baik, tak cukup servis ni tak cukup wow lah. Macam Toyota nampak servis ni mesra, cekap, efisien, ramah, membantu. Okay, tapi yang ni nampak macam bosan sikit, hambar sikit, tak ada info, tak ada update. Nak kata sombong tak sombong, macam indah tak indah dia punya sikap lah. Lepas tu free gift pun tak ada apa pun. Dia bagi dia bagi coating yang di-declare berharga 2,000. Jadi yalah, benda tu pun aku pun tak tahu, kita pun tak nampak coating tak coating kan. Okay, jadi aku tak tahu pula jika ada kos-kos lain untuk coating ni. Tak silap aku ada kali kedua, kali ketiga. Kita tahulah situ termasuk package ke tak package. Okay, nanti kita tengok bila benda ni sampai, kereta ni sampai nanti aku jelaskan nanti. Tak ada apa, aku minta minyak pun aku rasa dia setuju, tapi aku tak pasti dapat. Tak dapat sebab gini, aku deal dengan SA lain, tapi bila kereta tu dah confirm aku punya kereta keluar bulan lepas, sebenarnya bulan 9. Yang deal dengan wife aku ni orang lain pula, bukannya SA yang aku booking. Aku tak pasti sama ada di Mitsubishi, di mana SA menguruskan hal tempahan saja, untuk delivery orang lain. Aku tak pasti yang tu, tapi apa yang berlaku gitulah. Aku booking orang lain, masa delivery mungkin bahagian admin yang menguruskan, sehingga kereta tu dihantar ke rumah aku pun bukan SA. Okay, bukan SA ni yang menguruskan. Okay, sebaliknya orang lain. Okay, kemudian masa menunggu pada aku sangat lama. Agak-agak macam tu lah. Sebenarnya aku hampir-hampir macam tak jadilah nak ambil, ikutkan hati. Sebab macam bila kita follow dia punya group Xpander ni pun sebenarnya banyak isu-isu kosmetik lah, okay, tentang Xpander ni. Tapi aku rasa main dia adalah kereta ni lah kereta yang paling luas dan paling selesa untuk 7 orang dalam segmen B pada harga 100,000. Yang tu sebenarnya main selling dia, yang aku rasa aku pun setuju. Selain bentuk dia yang agak agresif, itu je selling point dia. Okay, sedangkan dari segi features sebenarnya Rush lebih baik sebenarnya. Okay, jadi pengalaman aku dengan Mitsubishi nampak macam tak berapa smooth lah berbanding dengan Honda. Mungkin itu menyebabkan kenapa level Toyota ni, berbanding dengan Toyota, kenapa level Toyota ni lebih baik dari segi khidmat selepas jualan dia. Cara dia berurusan dengan kita pun nampak profesional. Okay, sedangkan yang ni aku tak berapa selesa lah, jujurnya tak berapa selesa. Okay, jadi itu adalah pengalaman untuk memiliki Mitsubishi. Dan Mitsubishi ni pula dalam tempoh aku booking tu, ada pula kenaikan harga daripada harga 91,000 jadi 92,000. Okay, kemudian bila dia dah confirm, aku pun masukkan deposit. Bayaran aku tak berapa nak ingat sebenarnya, sebab benda ni dah 6-7 bulan kot. Aku jujurnya aku dah tak ingat, tapi seingat aku dia 1,000, bawah 1,010 ringgit, dalam 1,009 ringgit tak silap aku sebulan untuk bayaran Mitsubishi Xpander ni. Loan tak silap aku 90,000. Okay, betul kan kalau aku salah? Aku tak silap aku loan 90,000. Aku bulanan dalam 1,009 ringgit macam itu. Interest tak silap aku 2.34, lebih kurang 2.34. Aku pun tak berapa nak ingat sebab dah lama. Jadi itulah proses pembayaran. Sebab dalam pembelian ni dapat 1,600 rebate penjawat awam. Kemudiannya dalam 1,600 NCD, okay, diskaun NCD 55%. Kemudian dapat apa lagi pengecualian cukai macam biasalah.
Jadi sebenarnya tak banyak pun dapat rebate, sebab model ni adalah model yang agak laris di Malaysia dan productionnya slow, sebab tu sehingga 6 bulan. Okey, dalam tempoh pembelian ni sebenarnya kawan wife aku, dia pergi showroom yang sama beberapa hari selepas kami pergi, dan dia dapat kereta 2 minggu lepas tu, tapi warna grey. Okay, sedangkan aku juga minat warna grey, tapi sebab ni kereta wife aku kan, dia kata dia nak warna putih, jadi warna putih lah. Okay, jadi 2 minggu. Jadi aku tanyalah kepada SA, kenapa dia baru datang lewat dia dah dapat, 2 minggu dia tunggu dia dapat. Okay, dia kata mungkin ada orang cancel. Jadi aku tanya, okay, kalau ada orang cancel bagi tahulah. Jadi aku nampak juga SA juga ada yang berpengaruh, ada yang tak berpengaruh lah dekat kat showroom ni. Kadang ada orang yang mungkin dekat dengan manager ke, ataupun dia booking dengan manager ke, atasan ke, jadi dia dapat kelebihan lah. Okay, kalau kau berurusan dengan SA yang biasa-biasa, yang mungkin tak ada link kabel yang kuat, mungkin tak dapat lah kentung-kentung macam biasalah, mungkin macam tu. Kemudian bila aku ada juga, hampir setiap bulan aku tanya, sebulan sekali je tau aku tanya. Aku tak tanya setiap minggu, aku tanya sebulan sekali. Aku cakap, bila sampai awal bulan je aku tanya, bulan ni dapat tak kereta? Okay, dia kata bulan ni nama tak ada lagi. Okay, aku biarlah, dah ambil lah. Okay, tak, bulan depan tanya lagi. Okay, last sekali ada sebulan, sebenarnya 2 bulan, bulan 8 sebenarnya SA ada call aku, sebab aku yang deal tentang deal ni juga. Aku tanya dia, ada tak commission saya ni suruh wife saya beli kat sini. Mula tu tak nak bagi. Kemudian dia kata, okay, nanti kita bincang lah. Jadi sampai sekarang aku belum bincang apa-apa, sehingga kereta sampai pun nanti aku baru nak tanya dia macam mana dengan commission aku. Sebab kereta ni aku uruskan, aku yang submit dokumen semua, aku yang uruskan. Okay, jadi dalam bulan 8 SA ni call, dia kata ada kereta warna silver, nak tak, dia kata, atau warna grey. Aku sebenarnya okey je, aku berkenan juga dengan warna grey tu, sebab nampak okey sikit lah daripada warna merah yang dah terlalu biasa dan ramai orang pakai. Okay, jadi aku tanya wife aku, nak tak warna grey? Dia kata kalau nak warna grey, buat apa tunggu berbulan-bulan ni. Okay, tunggu bulan-bulan ni sama warna putih. Okay, jadi kekal warna putih. Jadi Alhamdulillah pada pertengahan ke awal bulan 9 dia dah kontak aku, kata kereta boleh keluar minggu ni, bulan ni. Jadi perlu dokumen, tak perlu sign semula, tetapi perlu submit balik slip gaji. Okay, jadi hantar slip gaji, jadi selesai. Okay, jadi itulah proses macam mana membeli expander ni. Okay, aku harap ianya sebuah kereta yang berbaloi, tak silap kami beli dan tak banyak masalah. Dan aku akan siasa update pula tentang expander ni, sebab aku tengok kat video, aku dah banyak juga tengok video expander ni. Memang banyak blog buat banyak blog otomotif punya blogger buat, tapi aku rasa tiada lagi yang intensif macam Vios yang aku buat. Aku nak buat macam tu nanti. Kalau korang nak tengok video ni, boleh subscribe aku, siap-siap lah. Okay, aku akan cuba buat intensif. Tak silap aku ada seorang ni yang buat video yang agak intensif, adalah Yusmadi Ribut, tak silap aku, yang buat pasal expander. Tapi dia lebih kepada mechanical lah. Aku lebih banyak nanti nak cerita macam mana, macam Vios ni lah aku nak buat nanti. Tapi adakah aku akan mengabaikan Vios ni? Tak, aku ada beberapa lagi perkara yang aku nak uji tentang Vios ni, tentang pemaduan di highway, mungkin top speed dia, mungkin penjimatan minyak dia. Okay, jadi masih lagi ada konten tentang Vios. Jangan risau, jangan unsubscribe. Okay, cuma ada tambahan input, okay, berkaitan dengan expander nanti, yang mungkin akan lebih dominan lah untuk tempoh terdekat ni. Okay, tapi sebab expander ni dah model lama, jadi sebenarnya mungkin ramai dah tahu, dan dia tak adalah teknologi yang canggih pun, yang sehingga perlu banyak konten. Okay, tapi dua ni akan jadi main lah, akan datang video-video akan datang. Dan ingat, aku punya YouTube channel ni bukan saja tentang automotif, sebaliknya dia punya tema adalah auto, vlog dan juga travel. Okay, jadi 3 benda ni lah yang akan jadi main. Okay, itu saja aku kongsi hari ni. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.